Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, mohon maaf atas kelewatan. Tadi ada hari report card. Hari ini hari report card anak-anak. Saya mohon maaf bagi pihak sekolah lah, sebab pihak sekolah tu depa tak sangka anak saya ramai. Kan depa kata 9.30 habis dia kata. Kan saya kata tak boleh ni, saya ada kelas ni. Dia kata tak apa, ustaz mai je, dalam sebelum pukul 10 kami confirm habis. Tak sempat, saya pergi kelas pukul 10. Macam tu 9.30 lah. Depa lupa anak saya ada 9 orang tu. Lepas tu semua ganas-ganas, cikgu nak mengadu itu, nak mengadu ini. Anak saya darjah apa? Dia darjah 3. Budak darjah 6 pi bully dia. Dia tombok budak darjah 6 tu. Sekarang ni dia pula dituduh bully budak darjah 6. Kan tak logik tu. Tapi tak apalah, kaedah dia dalam anak-anak ni kan. Saya suka sebut satu benda lah dekat sahabat-sahabat saya selalu. Saya pesan, saya kata baik anak orang, baik anak kita. Sebab tu di sekolah ni, di ma'had kita, bila kita ada anak-anak apa kan, ada nakal, ada apa ke, kaedah dia senang. Baik anak kita, baik anak orang, baik anak orang, baik anak kita. Ini yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu sehingga dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia nak dirinya dicintai. Maknanya macam mana kita nak orang layan anak kita, macam tu kita layan anak orang. Jadi apa yang berlaku ialah kaedah baik anak orang, baik anak kita ni. Kalau dengan anak kita, kita sangka baik. Anak kita nakal, kita kata tak apalah, anak kita nakal, nanti dia baiklah. Macam tu juga kita bila lihat anak orang. Bila anak orang ada masalah, anak orang ada perangai tak elok ke apa, kita kata tak apalah, nanti dia baiklah insya-Allah. Sebab kita letak anak orang tu macam anak kita. Tapi terbalik, bila berlaku dalam masyarakat hari ini, semua orang ada nafsi-nafsi, ada sikap ananiah. Dalam bahasa Arab dia panggil ananiah, individualistik. Bila ada sikap ananiah ni, individualistik ni, kita kata yang penting anakku baik, anak orang mampu happy. Itu salah. Sebab tu dalam Islam ada kaedah, Islam cukup tak suka sikap ananiah. Ananiah. Apa makna ananiah? Individualistik ni, duk nafsi, aku ya. Jadi kaedah dalam Islam, bila baik anak orang, baik anak kita, maknanya kalau kita berjaya mendidik anak orang, kita bersangka baik kepada anak orang, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan anak kita baik, dan Allah akan menjadikan orang lain sangka baik pada anak kita. Itu kaedah dia. Dia tuan-tuan dalam dunia ni, dia bukan sahaja genetik kita boleh trace. Pakar-pakar sekarang dia buat genetic trace. Dia ada satu program dekat Malaysia pun dah ada masuk. Kita boleh langgan melalui Amazon.com, melalui international punya website. Kita boleh order satu kit. Dia kit tu dia trace DNA kita. Kawan-kawan duk jadi viral lah sekarang ni benda tu. Mahal kan lah, dalam RM300. Tuan-tuan order daripada overseas, dia akan hantar dekat tuan-tuan satu kit. Satu kotak tu, dalam kotak tu dia boleh ambil kita punya DNA, kita ambil daripada tekak tu kan, anak tekak tu. Ambil, kita colek sikit, ambil DNA kita. Lepas tu kita hantar ke makmal dia. Makmal dia luar negara, kita push balik ke dia. Nanti dia trace DNA kita, DNA anak kita, DNA isteri kita, kita boleh trace lah. Asal usul kita daripada mana. Tu. Dia bukan DNA aja boleh trace tuan-tuan. Amalan soleh boleh dikesan. Maknanya apa yang kebaikan kita buat hari ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, Allah sebut tentang amalan soleh, dia ada keturunan dia. Amalan soleh itu dia ada keturunan dia. Maknanya apa? Kata para ulama, kebaikan yang kita buat pada hari ini pada satu orang, kebaikan itu akan diwariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada keturunan kita.
waladun salih. Maka sebab tu ada yang orang soleh-soleh ni dipanggil asarus salihat. Asarus salihat, kesan-kesan kebaikan dari sifat soleh tu. Asar tu kesan. Asarus salihat, kesan-kesan kebaikan dari sifat saleh. Jadi ada satu orang ni dia selamatkan satu budak dari lemah. Ada budak ni duk masuk dalam sungai. Ada budak masuk dalam sungai, dia lemah. Ada satu orang lelaki ni dia selamatkan budak yang lemah tu. Dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, budak yang lemah ni membesar dan menjadi guru. Dan suatu hari dia mendidik satu orang pelajar. Dan pelajar tu gagal dalam pelajaran dia. Tapi guru ni tak putus asa mendidik pelajar ni sehingga berjaya. Rupa-rupanya pelajar yang dia didik itu adalah cucu kepada lelaki yang selamatkan dia dalam sungai masa dia kecil dulu. Ini yang kita panggil asarus salihat. Kesan-kesan dari kebaikan. Benda ni adalah sunnatullah. Benda ni memang real tuan-tuan, bukan main-main, memang betul-betul berlaku. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita buat baik ke anak orang, kita didik anak orang macam anak kita. Macam di sekolah ni ada budak-budak nakal apa kan, duk ingatlah ini anak aku lah kan. Allah, insya-Allah lah nanti dia baik lah. Macam anak kita kan, anak kita kalau orang kutuk anak kita, orang kata ustaz, anak ustaz ni sarongkok, ustaz anak ustaz ni lompat pegang. Alah biasalah tu, nak jantan. Pandai kita belak kan. Pasal anak kita. Maka bila anak orang, kita sebagai guru, kita tengok anak kita nakal, anak-anak pelajar kita nakal, kita kata tak apalah, insya-Allah nanti dia baiklah. Bagi masa ke dia nak matang. Maka bila ada sikap macam tu, kita anggap anak orang tu macam anak kita. Kita nak dia baik macam mana kita nak anak kita baik, insya-Allah. Baik anak orang, baik anak kita. Itu kaedah dia. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu kita sebagai guru, pantang utama sebagai guru ni, jangan pantang dalam guru ni, satu, jangan sekali-kali kita memandang buruk pada anak-anak murid kita. Guru ni kalau dia su'zan, dia sangka buruk pada anak murid dia, habis. Berkat tu dah tak pergi dah. Guru tak boleh sangka buruk pada anak murid. Guru tak boleh niat buruk pada anak murid. Guru tak boleh pandang buruk pada anak murid. Sebab bila dia ada barrier tu, dia ada sekatan tu bagi dia, anak budak ni teruk lah, budak ni tak boleh buat apa lah. Dia dah sangka buruk pada anak murid dia, keberkatan tak berlangsung. Yang kedua, akan menyebabkan hubungan dia dengan murid tersebut terputus. Anak-anak murid ni, dia tak kira lah dia macam mana pun, dia akan anggap guru tu sebagai orang yang dia percaya, sebagai bapak dia, sebagai mak dia. Maka tugas kita dalam mendidik, kita mesti kena sentiasa bersangka baik, optimis pada anak-anak murid kita. Mangkak macam mana pun anak murid kita, anak kita. Itu kita kena pegang kaedah tu. Macam anak kita lah, anak kita mangkak perangai, tak apalah, nanti hang besar moga-moga jadi anak bertuah lah. Sebab anak kita ada sayang. Maka sama dengan anak-anak murid kita, kita kena sayang kat dia, kita doa kat dia, moga dia berjaya, insya-Allah. Maka sebab tu saya ingat lagi apa nama satu orang tua ni, tok guru lah, satu tok guru di Kedah ni, di Pendang. Satu tok guru ni, dia duduk cerita, dia kata, bila dia tengok balik anak murid dia, dia kata terkejut, dia kata, "Oi, dah jadi YB kan?" Anak murid dia jadi YB. Orang tanya, "Ustaz, kenapa?" "Dulu perangai kat pondok dulu, ya Allah. Dulu dia mengajar di An-Nahdah, sekolah An-Nahdah, Bukit Besar. Siapa orang Kedah dia tahulah, sekolah pondok Bukit Besar. Dia kata dia ni macam muda dulu, masya-Allah nakal. Hafal matan Ajrumiyah tu sampai habis, tak boleh hafal. Duk bengap tahun tu lah." Tok guru kata. Tapi dia kata tapi budak ni baik. Dan dia pun nampak walau nakal macam mana pun, dia doa lah anak murid dia jangan bagi sesat, jangan jadi tak elok lah. Dia doa hak baik. Dan dengan izin Allah, anak murid dia jadi YB, wakil rakyat. Wakil rakyat hak bagus lah, bukan hak tak bagus. Wakil rakyat hak bagus. Dan memang orang kata guru ni, doa dia insya-Allah. Dia jangan putus asa dengan anak murid dia. Itu penting. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Maka sebab itu kita sambung pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis Nabi ni banyak mendidik kita. Berangai kita kalau mengaji ni, dia ada dipengaruhi oleh pengajian.
Dia kalau duk mengaji fiqh banyak, nanti dia duk minat lebih kepada hukum hakam. Orang mengaji fiqh ni biasanya dia keras sikit. Orang mengaji fiqh ni biasanya dia keras sikit. Dia nakai sikit mengaji fiqh ni sebab dia pandai mengelat. Orang yang mengaji hadis ni lain. Bila kita banyak mengaji hadis-hadis Nabi SAW atau mengaji tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan jadi lembut. Hati kita jadi lembut. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita masuk pada hadis Nabi SAW dalam bab yang baru, bab 34. Babul wasiyati bin nisa, bab wasiat kepada wanita. Muka surat 233, kita sambung pada hadis yang baru, hadis 273. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kepada kaum wanita itu dengan baik, dan bergaullah kepada kaum wanita itu bil ma'ruf, dengan kebaikan. Kalimah ashiruhunna, ashiruhunna, apa makna ashiruhunna? Ashir dalam bahasa Arab, kalau kita tengok dia terjemah dan bergaul, bergaul, bercampur. Tetapi kalimah ashir dalam bahasa Arab bermaksud hidup dengan mereka, pergi duduk sekali dengan mereka. Itu makna dia, ashiruhunna, dan hidup sekali dengan mereka. Maknanya orang Arab bila dia sebut ashiruhunna, maknanya ashir ni maknanya pergi duduk dengan mereka. Pergi duduk dengan mereka makna kata pada 3 perkara: pada makan dengan mereka, tidur dengan mereka, dan bersama dengan mereka, duduk-duduk dengan mereka. Itu makna ashiruhunna. Bila Allah sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf daripada kalimah uruf, urufun, urfun. Urfun ni daripada arafa. Arafa tu kenal, tahu. Ma'ruf yang diketahui, yang disepakati oleh manusia sebagai benda tu baik. Makna kata dalam bahasa yang mudah, common sense. Common sense. Bergaullah dengan orang perempuan ikut common sense. Itu makna dia yang lebih tepat. Ini kerana kalau kita lihat kalimah ma'ruf, ma'ruf di sini dia kata baik. Dalam bahasa Arab, bila sebut baik ni, baik ada banyak penggunaan kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, hasanan baik, hasan baik, kan? Saleh baik, khair baik, ma'ruf baik, birrun baik. Terjemah baik belaka tak dapat maksud lah. Sebab Melayu ni dia kosakata kecil, dia tak sama macam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab bila disebut birrun, birrun tu kebaikan yang melibatkan hubungan dengan orang. Birrul walidain, baik pada mak bapak. Birrul aba, baik kepada bapak. Birrul walad, baik kepada anak. Birrun maknanya kebaikan yang melibatkan hubungan dengan insan, dengan orang. Itu satu. Yang kedua, bila sebut saleh, saleh kebaikan yang melibatkan amalan perbuatan. Kebaikan yang melibatkan amalan perbuatan. Ini dalam bahasa Arab, dalam lisanul Arab, pertuturan orang-orang Arab. Manakala kalimah ma'ruf, ma'rufin, kalimah ma'ruf dalam orang Arab ialah kebaikan yang dikenal oleh orang. Maknanya tak payah turun Nabi, tak payah turun Rasul, pergi ajar manusia benda ni baik, benda ni tak baik. Manusia tahu sendiri. Common sense. Manusia tahu sendiri. Sebab tu dia daripada kalimah arafa, dia kata asal dia sama dengan uruf. Urufun. Uruf ni maknanya adat budaya manusia yang diterima pakai. Uruf. Benda yang orang semua tahu. Common sense. People semua tahu benda ni. Uruf. Maka bila Allah sebut bil ma'ruf, kebaikan yang baik pada maksud manusia ramai. Maknanya kalau tanya siapa pun dia kata baik. Itu maksud. Manakala kalimah al-khair, kebaikan yang hanya diketahui dari Allah dan Rasul.
Tanpa wahyu tak tahu kata benda tu baik. Seperti salat, seperti doa, seperti zikir. Kalau Allah dan Rasul tak ajar, kita tak tahu pun kata benda tu baik. Nah, itu. Maka sebab itu dalam bahasa Arab, kebaikan ni dia ada makna-makna yang tersembunyi atau makna yang khusus. Kalau hasanan, kebaikan yang melibatkan pada penampilan. Orang tak kata wajhun salih, wajah yang salih, tak. Wajhun hasan, wajah yang cantik, baik, lawa, baik, hasan, penampilan yang cantik, yang baik. Maka sebab itu kalau hasan, dia merujuk kepada kebaikan luaran. Kalau salih, kebaikan pada perbuatan. Kalau ma'ruf, kebaikan pada yang sesuatu yang dikenal oleh orang, pada budaya manusia, pada amalan manusia. Manakala kalau birrun, kebaikan yang merujuk kepada hubungan dengan orang. Kalau al-khair, kebaikan atau khairun, kebaikan yang diketahui dalam hal agama. Dengan wahyu baru tahu kata benda tu baik. Itu penggunaan istilah-istilah baik dalam bahasa Arab. Maka bila Allah sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaul, makna kata dan pergi hidup dengan perempuan, pergi hidup dengan mereka, dengan orang wanita, dengan kaum kerabat wanita, pergi bergaul dengan dia, makan dengan dia, minum dengan dia, tidur dengan dia, duduk dengan dia, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, mengikut etika masyarakat, ikut common sense orang ramai, pergi baik. Itu makna dia. Maknanya dengan orang perempuan ni kita kena guna common sense, baik. Kalau tanya semua orang pun mereka kata macam tu, macam itulah. Maka sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengasihi kaum wanita. Dalam Al-Quran diberikan surah yang diberikan nama An-Nisa. Laki tak ada surah Ar-Rijal. Surah An-Nisa. Apa beza antara An-Nisa wal mar'ah? Wal mar'atu wan nisa'u. Ada beza. An-Nisa wal mar'ah laha farqun. Ada perbezaan. Perempuan, kalau kita terjemah Melayu, dua-dua kata perempuan. Nisa pun perempuan, al-mar'ah pun perempuan. Tetapi dalam bahasa Arab, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut perempuan yang ada kedudukan, perempuan yang ada position, perempuan yang ada kedudukan, Allah guna kalimah imra'atun. Dalam Al-Quran, kalau Allah nak gunakan perempuan, Allah nak sebut perempuan yang ada kedudukan, perempuan tu somebody, not anybody, somebody, maka Allah akan guna kalimah imra'atun. Maka sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut imra'atul aziz. Imra'atul aziz, isteri kepada pembesar. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang orang ramai duk sebut nama Zulaikha tu. Zulaikha ni tuan-tuan tak ada riwayat yang sahih nama dia Zulaikha. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha tak ada kisah sahih. Semua kisah Israeliat. Dan kisah-kisah Israeliat ini kaedah kita ada 3. Kalau sabit dalam Quran, sabit dalam hadis, kita terima. Kalau tidak sabit dalam Quran, tidak sabit dalam hadis, kita diam, tawakuf, kita diam. Kita tak terima, kita tak tolak. Sebab Quran tak sebut, hadis tak sebut, kita tak tahu. Atau yang ketiga, menyalahi Quran, menyalahi hadis, maka kita tolak. Maka Nabi SAW sangat bermudah-mudahan dengan kisah Israeliat. Kerana pada zaman Nabi SAW, kisah-kisah Israeliat ini, walaupun tersebar dalam masyarakat, Nabi mengambil pendekatan muwajjahah silmiyah. Nabi kita tuan-tuan, dia ada prinsip. Sebagai manusia, sebagai Rasul, Nabi kita ada mauqif, ada sikap, ada prinsip yang Nabi pakai. Kaedah Nabi SAW, selagi mana benda itu tidak menyalahi Quran, tidak menyalahi hadis, Nabi bermudah-mudahan. Itu prinsip Nabi SAW. Sebagaimana disebut oleh Aisyah, bahawa Nabi SAW suka melakukan perkara yang mudah. Nabi suka benda mudah. Dan tidak ada dua benda yang ditawarkan kepada Nabi, melainkan Nabi akan pilih yang paling mudah selagi mana benda itu tak haram.
Faham tak? Nabi ni dia suka ambil yang mudah. Kalau benda tu tak haram, tak berdosa, tak melibatkan agama, Nabi ambil yang mudah. Nabi ambil yang ringkas, simple. Maka sebab itu kaedah Nabi SAW bila mai kisah-kisah Israeliat ini, pada zaman Nabi ada Yahudi, pada zaman Nabi ada Nasrani yang disebut sebagai ahli kitab. Mereka duk cerita pasal Nabi Isa, mereka duk cerita pasal Nabi-Nabi Daniel, Nabi Samuel, Nabi-Nabi yang ada dalam bangsa Bani Israel. Nabi tak kisah. Nabi tak ada halangan selagi mana tak kacau Islam. Tak kacau Islam, biar pergi kat mereka. Jangan kacau Islam, jangan kacau agama Islam. Jadi sebab itu Nabi SAW bila bersabda dalam satu hadis dalam riwayat Muslim, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Wa haddisu ali Bani Israel, dan boleh cerita pasal kisah-kisah Bani Israel. Nabi kata balighu anni walau ayah wa haddisu ani Bani Israel, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, wa haddisu ani Bani Israel. Dan kalau kamu nak cerita pasal kisah-kisah Bani Israel, tak ada masalah. Wala haraj, kata Nabi, wala haraj, tak ada masalah. Tak adalah berdosa, ceritalah. Dengan syarat itu lebih kepada hiburan. Hiburan, sampingan, berita-berita yang bukan kamu jadikan sebagai pegangan. Itu kaedah dia. Maka sebab itu kata Imam Ibn Taymiyah dan muridnya Imam Ibn Al-Qayyim dalam masalah Azazil. Imam Ibn Taymiyah bila ditanya, adakah nama iblis itu Azazil? Kan orang sebut kan Azazil nama iblis. Kata Imam Ibn Taymiyah yang meninggal pada tahun 728 Hijrah bahawa tidak sabit dari Quran atau hadis nama dia Azazil, tetapi dikenal oleh orang, maknanya dah tersebar oleh orang memanggil iblis nama asal dia Azazil, maka tidak ada masalah. Tak adalah berdosa pergi sebut Azazil. Kan? Tapi kita nak nisbahkan diri dia memang Azazil, tak ada sabit dalam Quran hadis, tapi tak ada masalah lah. Dikenal dengan nama tu. Baik. Jadi sama dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang bila mana disandarkan kisah dia dengan satu perempuan dinamakan Zulaikha. Tak ada masalah. Nak bubuh Zulaikha ke Zulaikhi ke, okey. Tetapi mengatakan memang nama dia, mengitlakkan nama dia Zulaikha, itu tak boleh lah. Apatah lagi pergi buat cerita bohong, Nabi Yusuf pergi kahwin pula dengan dia. Kan? Pergi bercinta pula, ada doa pula, bubuh dalam surat jemputan kahwin, walimah. Ya Allah, satukanlah kedua pasangan ini sebagaimana engkau menyatukan hati Yusuf dan Zulaikha. Patut bercerai. Sebab tak betul. Mana ada? Tak ada. Itu dah cerita bohong. Dia jangan bohong lah. Jadi balik kepada kisah dalam Al-Quran, maka Allah bila sebut wanita dengan gelaran istimewa, Allah sebut imra'atun. Imra'atun. Imra'atul Aziz, isteri kepada pembesar. Imra'ata Fir'aun, isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun pemaisuri ya. Begitu juga Allah sebut Balqis dalam kisah Balqis, imra'atun, pemimpin wanita. Maka bila Allah sebut imra'ah dalam Al-Quran, maka itu merujuk kepada kedudukan yang istimewa. Perempuan imra'ah. Maka sebab itu bila Allah sebut perempuan secara umum, niswatun, nisa. Bila Allah sebut perempuan secara ramai-ramai, Allah sebut niswah, nisa, niswatun, nisa. Jadi imra'ah ni satu gelaran yang istimewa. Apa dia imra'ah? Pecahkan makna imra'ah. Imra'atun tu dalam bahasa Arab adalah isteri, perempuan yang ada kedudukan sebagai isteri. Maka isteri ni dalam bahasa Arab dipanggil imra'ah, wanita, perempuan yang kahwin. Macam contoh Imra'atu Ahmad. Imra'atu Ahmad, isteri Ahmad. Maka imra'ah ni wanita yang ada kedudukan. Dalam Islam, isteri adalah kedudukan yang sangat tinggi dan mulia.
Bahkan kata para ulama, dari sudut kemuliaan antara isteri dan suami, kemuliaan dari sudut dipanggil fadilat. Fadilat itu pada isteri, bukan pada suami. Adapun suami adalah pada amanah dan bebanan, pada mas'uliyat. Mas'uliyat pada suami, tetapi pada fadilat pada isteri. Dia macam Bilal dengan Tok Bilal dengan Tok Imam lah. Pahala banyak antara Tok Imam dengan Tok Bilal. Mana lagi pahala banyak? Tok Bilal, muazzin. Muazzin dengan imam, pahala lagi banyak. Fadilat mana yang lebih banyak? Dalam hadis, dalam riwayat, semua cerita pasal fadilat muazzin. Nabi sebut dalam hadis, muazzin bila dia melaungkan azan, semua yang dengar seruan azan, batu-batu, pokok-pokok, binatang semua akan bertasbih kepada dia, mendoakan dia, menjawab azan dia. Malaikat mau jawab. Kemudian disebut dalam hadis pada hari kiamat, para muazzin, Tok Bilal ni pada hari kiamat leher mereka panjang. Lihat panjang. Lihat panjang ni bukan nak mengendak orang. Dalam bahasa Arab bila dia sebut leher panjang itu sahibus syaraf, pemilik kehormatan, orang yang mulia. Pada hari kiamat muazzin ni semua leher mereka panjang-panjang. Panjang leher tu adalah dalam bahasa Arab makna kata sahibus syaraf, pemilik kehormatan. So banyak fadilat pada muazzin. Dari sudut fadilat kelebihan muazzin. Tapi dari sudut mas'uliyat, bebanan, keutamaan, semua pergi ke muazzin. Tapi dari sudut bebanan, tanggungjawab, boleh ke imam. Imam. Tok Imam, tanggungjawab dia berat. Tanggungjawab Tok Imam. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, sama macam orang perempuan dengan suami dengan isteri. Suami dari sudut bebanan boleh kat dia, tanggungjawab boleh kat dia. Maka sebab itu dalam Islam kepimpinan diberi pada suami. Kerana dalam Islam kepimpinan diberi kepada orang yang paling berat memikul tanggungjawab. Sama dengan Tok Imam. Tok Imam pikul beban lagi teruk, maka Tok Imam jadi ketua. Maka sebab itu Nabi sebut dalam hadis, ju'ilal imam liyu'tammu bih. Diangkat imam itu untuk diikut. Maka kalau imam fakabbara, imam takbir, maka takbir. Iza kabbara, bila imam takbir, fakabbir, maka takbir, ikut imam, follow imam. Jangan mendahului imam. Diangkat imam untuk diikut. Maka sama dengan suami, suami disuruh ditaati oleh isteri, isteri kena taatkan suami. Sebab bebanan tanggungjawab suami berat. Tapi dari sudut kelebihan, keutamaan, kebaikan adalah pada isteri. Keberkatan pada isteri. Fi imra'ah, pada wanita. Maka sebab itu menjadi isteri ni tuan-tuan, menjadi ibu adalah merupakan satu kemuliaan yang sangat besar dalam agama, yang cuba dirampas oleh orang-orang kafir. Yang cuba dirampas oleh orang-orang kafir. Dalam satu wawancara yang disebut oleh seorang pengkaji sosiologi daripada Amerika Syarikat. Dia ni pakar sosiologi. Orang kita panggil sosial. Pakar sosial. Sosial. Jadi pakar sosial ni dia buat kajian tentang peranan wanita yang semakin pudar dalam masyarakat Europe, masyarakat Eropah. Dia kata punca gerakan feminism. Untuk maklumat tuan-tuan, saya nak sebut ni sebab benda ni penting. Untuk maklumat tuan-tuan, gerakan feminism bermula di barat baru sangat, bukan lama, baru. Gerakan feminism bermula di barat selepas Perang Dunia Kedua. Sebelum tu tak ada feminism. Bila bermulanya gerakan feminism, gerakan wanita ni, gerakan kebangkitan wanita selepas Perang Dunia Kedua. Dan untuk makluman tuan-tuan, apakah faktor yang menyebabkan gerakan feminism ini ditiup, diapi-apikan, disebarkan? Tidak lain tidak bukan faktor ekonomi.
Sebab kebendaan, materialistik. Menurut pakar dan pengkaji sosiologi daripada Amerika Syarikat, dia menyebutkan bahawa yang menjadi tulang belakang kepada gerakan feminisme adalah Rockefeller, Yahudi. Rockefeller. Depa ni, grup kumpulan Yahudi ni, bersama dengan kerajaan Amerika Syarikat waktu tu. Truman, kau tak Truman tu, siapa nama? Lepas Truman tu, zaman perang Jepun tu, perang dunia kedua. Apa cerita dia? Cerita dia ialah apabila berlaku perang dunia kedua, ekonomi di barat, ekonomi di Amerika Syarikat dan negara-negara bersekutu sangat teruk, yang mana dikenal dalam sejarah sebagai The Great Depression. Pernah ingat dalam sejarah nama ni? The Great Depression. Zaman tekanan. Semua orang miskin. Sebab apa tuan-tuan? Sebab industri collapse. Kenapa industri collapse? Sebab yang pertama, lelaki semua pergi perang. Lelaki pergi perang. Bila lelaki pergi perang, anak-anak muda pergi perang, tak ada pekerja dalam negara. Dalam negara tak ada pekerja. Tak cukup tenaga, tinggal orang perempuan, kanak-kanak, orang tua. Laki muda-muda semua pergi perang. Ekonomi collapse. Kedai-kedai tak ada pekerja. Kilang-kilang tak ada pekerja. Collapse ekonomi. The Great Depression. Pendapatan, harga barang mahal. Masa zaman tu tuan-tuan, tuan-tuan buka dalam sejarah, kilang-kilang guni. Tahu kilang-kilang guni? Kilang jual beras, jual gandum. Kilang-kilang gandum, jual bijirin waktu tu. Mereka ada guni kan, bijirin diisi dalam guni. Guni-guni tu diwarna-warnakan, di-color-colorkan guni tu. Sebab kilang-kilang tu tahu nanti guni tu akan dijadikan pakaian oleh para ibu di rumah. Punya teruk ekonomi US waktu tu. Dan salah satu daripada CSR, kesedaran sosial pemilik kilang ni yang duk jual gandum-gandum bijirin ni, depa punya produk depa, kilang-kilang depa akan jual dalam guni. Guni tu depa bubuh color supaya guni tu nanti akan digunakan oleh ibu-ibu dekat rumah untuk jahit baju, buat baju dekat anak-anak depa. Jadi anak depa adalah baju color-color sikit. Punya teruk ekonomi. Guni buat baju. Dan untuk makluman tuan-tuan, pada zaman itulah, zaman Great Depression, yayasan Yahudi ni dengan kerajaan, pentadbiran kerajaan US, mereka duk bincang macam mana nak settle masalah ni. Maka mereka dapati kita mengalami kerugian sebab orang perempuan tak pergi kerja. Orang perempuan duduk rumah, merugikan ekonomi negara US. Pasal apa? Pasal dua benda. Satu, tak boleh cukai. Pendapatan negara kurang, tak boleh cukai. Woman cannot be taxed. Perempuan tak boleh cukai daripada duduk rumah, jadi suri rumah. Ada 100 perempuan, 100 kahwin, ada anak, semua perempuan duduk rumah. Tak boleh nak cukai mereka. Woman cannot be taxed. Perempuan tak boleh dicukaikan. So, kerajaan cari jalan macam mana nak bagi cukaikan perempuan-perempuan ni. Sebab bilangan mereka majoriti, ramai. Orang lelaki pergi perang, mampu habis kat perang. Balik pun kena PTSD, pakat jadi gila belakang. Mana tuan? Jadi, kena fikir cara nak cukaikan orang perempuan. Macam mana nak cukaikan orang perempuan? Mereka tak kerja, kena bagi mereka kerja. Macam mana kerajaan nak paksa perempuan kerja? Maka ditubuhkan gerakan feminisme. Gerakan feminisme sebenarnya adalah gerakan memperhambakan orang perempuan. Itu sejarah dia. Kita boleh cabar sistem ini Islam. Kita boleh cabar gerakan-gerakan pembela wanita yang duk ikut barat. Baca balik sejarah asal usul gerakan feminisme. Macam mana dia muncul. Ini ada dalam fakta. Gerakan feminisme adalah gerakan politik yang bertujuan untuk memperhambakan orang perempuan untuk tujuan keuntungan material, keuntungan duniawi. Supaya kerajaan boleh mengenakan cukai pada orang perempuan. Supaya orang perempuan bila bekerja boleh menggantikan kerugian ataupun kekurangan tenaga kerja lelaki sebab pergi perang.
Itu cerita dia, asal usul bagaimana gerakan feminisme mula muncul selepas zaman The Great Depression. Maka kita nak sebut gerakan feminisme bukan ditubuhkan untuk membela nasib wanita. Tak betul, bohong. Gerakan feminisme bukan ditubuhkan untuk membela mana-mana wanita teraniaya, tertindas dan sebagainya. Pun tak betul, bohong. Sejarah tidak menipu. Gerakan feminisme ditubuhkan untuk membolehkan perempuan dikenakan cukai oleh kerajaan dan ditubuhkan untuk membolehkan perempuan bekerja menggantikan tenaga kerja lelaki yang pergi perang. Itu cerita gerakan feminisme. Maka masuk dalam TV-TV di Eropah, di US, perempuan angkat tukui, perempuan pegang apa tu? Gerudi. Ada iklan dia, tuan-tuan boleh tengok dalam laman sejarah. Perempuan pegang gerudi. Man can do, so do woman. Man can do, so do woman. Slogan dia. Kalau lelaki boleh buat, perempuan pun boleh buat juga. Duk gerudi tu. Sejak daripada tu, perempuan masuk lombong. Perempuan pergi buat kerja-kerja yang sebelumnya hanya dibuat oleh lelaki. Kenapa? Kerana di brainwash oleh media-media massa, media sosial, media-media TV. Pada waktu itu, oleh gerakan Rockefeller, gerakan Yahudi dan juga oleh kerajaan Amerika Syarikat. Itu cerita dia. Pentadbiran US dan dokumen-dokumen ini telah pun diklasified, telah diklasified dan tuan-tuan boleh baca dalam internet. Banyak dia punya laporan daripada pentadbiran Truman dan sebagainya. Pentadbiran Presiden Amerika dulu. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kita nak sebut bahawa wanita menjadi mangsa dipergunakan walaupun dalam seruan untuk menjaga hak wanita. Ini cerita dia. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung pada hadis Nabi SAW, hadis yang ke-273, muka surat 234. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Daripada Abi Hurairah, Abdurrahman bin Saqr. Abu Hurairah ni nama dia ulama tak tahu secara tepat. Kata Imam Ibn Hajar ada lebih kurang 30 ke 40 pendapat nama Abi Hurairah. Yang masyhur Abdurrahman bin Saqr meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah. Dia meninggal satu zaman, satu tahun yang sama dengan ibu kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dialah yang mengimamkan salat Sayyidatina Aisyah. Aisyah meninggal dulu baru dia. Dia mengimamkan salat Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik sikitlah bab fiqh. Ulama-ulama mazhab berbeza pendapat tentang siapa yang lebih berhak salat jenazah. Tetapi daripada fiqh hadis, kalau kita lihat dalam fiqh hadis, para ulama mengatakan bahawa termasuk sunnah jenazah disolatkan oleh pemimpin, ulil amri. Ini kerana sabit dalam riwayat bahawa sahabat Nabi Malik bin Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebut bahawa yang menjadi imam adalah pemimpin suatu kawasan. Pada zaman Hasan bin Ali, ketika beliau meninggal dunia, maka orang minta Husain, adik dia, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Hasan meninggal dulu. Orang minta Hasan yang meninggal pada tahun 41 Hijrah untuk mengimamkan salat. Ada riwayat kata 41, ada riwayat kata 42. Suruh Hasan mengimamkan salat, tetapi suruh Husain mengimamkan solat jenazah abang dia Hasan. Tetapi kata Husain, yang lebih berhak mengimamkan solat Hasan ialah pemimpin kawasan ni atau imam masjid tu. Dia yang lebih berhak mensolatkan jenazah abang dia. Maka kaedah dalam fiqh berdasarkan hadis yang dipakai oleh para ulama hadis dan sebahagian ulama mazhab, seperti mazhab dalam Imam Ahmad dan sebagainya, Imam Malik, bahawa afdal yang mengimamkan salat adalah ulil amri ataupun pemimpin satu kawasan. Jadi kalau meninggal dalam kawasan Manjui, wakil rakyat Manjui lah. Meninggal dalam kawasan Meru, wakil rakyat Meru yang berhak jadi imam.
Kalau wakil rakyat India, Cina atau wakil rakyat Kristian, nasib lah. Bergurau tuan-tuan. Jangan salah faham. Bergurau. Wakil rakyat Hindu, itu kena pikul lah. Bergurau tuan. Maksudnya sebab itu para ulama berbeza pendapat dalam hal ni. Itu fiqh. Fiqh ni dia banyak bergaduh. Dia kena beza pendapat. Bukanlah bergaduh, malahnya bersisih. Jadi maksud saya ialah, kalau menurut mazhab, yang lebih afdal ialah ulil amri yang mengimamkan salat jenazah. Berbeza dengan ulama-ulama Syafi'iyah. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa yang afdal atau lebih rajih yang mengimamkan salat jenazah adalah waris si mati. Anak lelaki dia, waris si mati, abang adik dia atau keluarga dia sebelah lelaki mengimamkan solat dia. Maknanya ahli keluarga lebih berhak untuk imam solat kalau ikut mazhab Syafi'i. Tetapi ulama-ulama hadis dan ulama-ulama mazhab yang lain berpendapat yang afdal adalah ulil amri, dan pendapat itu lebih kuat berdasarkan riwayat dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan amalan salafus salih. Kenapa saya sebut? Sebab ada kaitan dengan Abi Hurairah. Kerana bila mana wafatnya Sayyidatina Aisyah, ibu orang yang beriman, dia mewasiatkan supaya jenazah dia disalatkan oleh Abi Hurairah. Dan Abi Hurairah adalah gubernur waktu itu. Dia gubernur waktu itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maka para ulama berbeza pendapat dalam solat jenazah. Ada yang kata kena ikut wasiat, si mati wasiatkan siapa solat jenazah dia. Tapi ulama berpegang berdasarkan kaedah umum yang lebih kuat adalah imam satu kawasan. Itu lebih berhak. Adapun waris lebih berhak dalam mandi jenazah. Kalau mandi itu ahli keluarga, sebab aurat. Ahli keluarga itu berebut mandi. Nak jadi imam, bagi imam kawasan. Kerana itu adalah merupakan salah satu pengiktirafan ataupun salah satu pengiktirafan dan satu syahadah, kesaksian daripada imam kawasan kaum muslimin. Kerana solat jenazah ni adalah solat penyaksian kaum muslimin ke atas si mati bahawa dia adalah dalam jamaah umat Islam. Kerana Nabi sebut dalam hadis berkenaan dengan orang yang menyelisihi jamaah. Orang yang menyelisihi jamaah atau faraqal jamaah, orang yang keluar dari jamaah Islam, maka dia mati sebagai mati jahiliyah. Jadi sebab itu imam orang Islam mensalatkan jenazah si mati sebagai tanda bahawa dia adalah ahli jemaah Islam. Bukan ahli kumpulan mana-mana kumpulan parti. Ahli jemaah Islam, ahli masyarakat umat Islam. Tak kira lah parti mana. Ini dibuktikan daripada amalan Nabi. Kerana Nabi tidak solat orang yang berhutang. Nabi tidak solat orang yang membunuh diri. Dan Nabi tidak mensolatkan jenazah orang-orang munafik, kerana mereka tidak berada dalam jemaah Islam, kerana mengambil hak orang lain. Orang yang berhutang sebab dia tak bayar, dia mengambil hak orang lain. Kecuali dia tak mampu. Kalau dia tak mampu, maka Nabi yang akan menanggung hutang dia. Berkenaan dengan orang yang mati tak bayar hutang ni, para ulama sebut ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, sebelum Nabi kaya, sebelum umat Islam kaya, bukan Nabi kaya, umat Islam kaya. Sebelum umat Islam kaya, sebelum menang peperangan Khaybar. Perang Khaybar itu adalah perang yang pertama yang menjadikan pasukan Islam kaya raya. Sebelum perang Khaybar, Nabi dan para sahabat susah. Masa tu orang yang berhutang, yang tidak membayar hutang dia, maka roh mereka tergantung. Roh mereka tergantung. Mati tak bayar hutang, roh tergantung. Tetapi apabila Islam telah kaya, siapa-siapa yang mati dalam keadaan tak bayar hutang, maka hutang dia ditanggung oleh Nabi SAW. Nabi bayarkan, atau Nabi tanggung hutang tu. Kerana umat Islam dah kaya raya, Baitul Mal banyak, boleh cover hutang dah. Maka sebab itu setelah Nabi berhijrah ke Mekah, setelah peristiwa Fathul Mekah, pembukaan Mekah dan sebagainya, mana-mana sahabat yang mati dalam keadaan berhutang, maka hutangnya ditanggung oleh kerajaan Islam. Nabi bayarkan.
Nabi bayarkan dan jenazah dia disalatkan. Ini sebab nak mengelakkan kezaliman. Jadi sebab itu dalam kaedah Islam, kalau ada orang mati berhutang dan keluarga dia tak mampu bayar, maka dia boleh dibayar melalui duit Baitul Mal. Baitul Mal keluarkan duit pergi bayar hutang tersebut. Itu cerita dia. Adapun orang yang ada duit sengaja tak bayar, barulah mereka dianggap zalim dan berdosa, dan dia akan tidak imam tak boleh solat jenazah dia. Jelas. Itu kaedah dia. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khairan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, istausu bin nisa'i khairan. Berilah wasiat dan pesanan kepada kaum wanita dengan baik. Khairan. Kita dah sebut tadi, bila ada perkataan khairan, maknanya mengikut ajaran agama, kebaikan dari sudut agama. Maknanya Nabi SAW berpesan, istausu, fi'il amar, istausu, beri nasihat, beri wasiat kepada wanita. Maknanya pergi tegur orang perempuan khairan, dengan cara yang disukai oleh agama, dengan cara yang baik pada sudut agama. Agama kata apa? Bukan dari sudut manusia ramai. Orang ramai pergi pegang perempuan tu, pergi tepuk-tepuk badan dia, pergi urut-urut belakang dia. Sabarlah cik kak sabar, urut belakang dia. Tak apa, orang ramai okey sebab negara barat. No. Istausu bin nisa'i khairan. Berpesan-pesan kepada orang perempuan ikut batas-batas syariat Islam. Pergi nasihat dia tapi tak boleh sentuh dia. Pergi nasihat dia tapi tak boleh tengok aurat dia. Pergi nasihat dia tapi tak boleh zalim dia. Berpesan-pesan kepada orang perempuan dengan kebaikan dari sudut kebaikan Islam. Fa innal mar'ata khuliqa min dila'. Kerana sesungguhnya orang perempuan itu dijadikan min dala'i. Min dila'i, mana-mana dilagin? Orang perempuan dijadikan daripada tulang. Satu bahagian daripada tulang. Dilak ni tulang rusuk, tulang tepi. Tulang tepi. Khuliqat min dila'in. Wa inna a'waja ma fi dila'i a'lahu. Orang perempuan dijadikan daripada tulang tepi. Tulang yang paling tepi ni rusuk. Wa inna a'waja, dan tulang yang paling a'waj ni bengkok, dan tulang yang paling bengkok ma fi dila'il a'lahu, tulang yang paling bengkok yang paling atas sekali. Kan tulang rusuk kan dia bengkok melengkoi, dia bengkok. Yang paling atas tu yang paling bengkok lah, pada dia kecil, paling keras, sebab dia paling bengkok dan dia paling tebal, paling keras. Maka kata Nabi SAW, perempuan diciptakan daripada tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas. Maknanya perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling kecil tapi yang paling keras. Fa in zahabta tuqimu kasartahu. Kata Nabi SAW, fa in zahabta, kalau kamu pergi, tuqimu, untuk meluruskan perempuan ini, kasartahu, maka mereka akan patah. Macam tulang tu kalau kamu nak paksa dia bagi lurus, dia akan patah. Wa in taraktahu, kalau kamu biarkan dia, yazal a'waj, maka dia akan kekal dalam keadaan bengkok. Fastausu bin nisa, maka berilah pesanan dan wasiat yang baik kepada orang-orang perempuan. Muttafaqun alaih. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih, perempuan dijadikan daripada tulang rusuk, adalah satu perumpamaan, tashbih. Perumpamaan daripada Nabi SAW bahawa perempuan ini, dia bahagian yang paling keras dalam badan kita. Bukanlah kata perempuan ni mai dari tulang, bukan, tapi ini perumpamaan. Perumpamaan daripada Nabi bahawa perempuan seperti tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau dibiarkan akan kekal bengkok. Tak tegur dia pun memang bengkok ke sudah. Tapi kalau tegur, kalau kamu paksa dia, akan patah. Mana kata kamu boleh luruskan dia tetapi dengan lembut.
lurus dengan lembut, kena pegang dia. Maknanya perempuan ini perlu dikawal, diluruskan dengan baik, tetapi dibiarkan bengkok, dipaksa patah. Jangan paksa dia, luruskan dia. Bila dia kerah, dia nak patah, longgarkan balik. Macam tu. Jadi perempuan ni tuan-tuan, kesimpulan dia kena basuh pinggan tu tak basuh pinggan? Kena basuh pinggan. Perempuan kena basuh pinggan. Sebab ramai ustaz-ustaz sekarang ni duk buat dalam media sosial, perempuan tak payah basuh pinggan, tak payah masak nasi, tak payah jaga anak, tak payah menyusu anak, tak payah buat apa. Semua kerja lelaki. Habis perempuan kerja apa? Ini masalah dia tuan-tuan. Melampau sangat, ekstrim. Kesimpulannya tuan-tuan, perempuan kena basuh pinggan, kena basuh pinggan. Tapi kalau dia dah mudi tu, bagi dia relax, makan kat luar. Itu maksud dia. Makan luar. Dia kena bagi luri. Makna kata bagi luri, dia kena basuh pinggan, dia kena basuh baju, dia kena kemas rumah, dia kena jaga anak, dia kena tolong suami dia. Tapi kalau dia dah mula nak patah, longgak balik. Bagi dia cuti, bagi dia relax. Okay, hari ini tak payah basuh pinggan lah. Hari ini tak payah basuh baju. Hari ini tak payah jaga anak, bagi dia rehat, bagi dia enjoy. Makna kata perempuan itu kalau kita biarkan dia, kalau setiap hari tak basuh pinggan, setiap hari tak basuh baju, rumah kita jadi tong sampah. Makna kata kita tak boleh bagi dia longgak, kita tak boleh bagi dia kerah. Kena sederhana. Sederhana. Maka maksud kata Nabi SAW kalimah awajun. Awajun ni maknanya bengkok, melengkung, melengkoi. Bengkok, melengkung. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, hadis berkenaan bengkoknya wanita ini, dia perlu dibaca dalam dua bentuk. Satu bentuk dibaca dalam wazan atau dalam pertimbangan. Dalam pertimbangan tashbih, perumpamaan. Musyabbihat, perumpamaan. Apa makna musyabbihat ni? Balaghah lah, ilmu balaghah. Dibaca dalam bentuk balaghi. Dalam bentuk balaghah maknanya dari sudut kita nak kata dia bukan maksud kata perempuan ni tulang-tulang. Kan, saya ada orang perempuan terasa, ustaz, Islam ni patriarki, dia kata. Islam ni patriarki. Tahu mana patriarki? Islam ni menindas perempuan. Dia melebihkan lelaki, menindas perempuan. Orang panggil Islam patriarki. Saya jawab balik, saya kata, kalau kamu kata Islam menghina perempuan, kononnya perempuan ni tulang, mana kata Islam hina lelaki lah. Mana lelaki ni suka tulang, lelaki ni anjing. Kan? Anjing suka tulang. Bukan kata Islam menghina perempuan seperti tulang. Maksud kata perempuan seperti tulang dalam badan manusia itu adalah merupakan satu keadaan, perumpamaan, tashbih yang dibawa oleh Nabi SAW bagi nak fahamkan kaum lelaki pada zaman dia. Orang perempuan ni, dia adalah anggota yang istimewa. Anggota tubuh yang penting dan istimewa. Supaya orang lelaki faham. Kamu tak mampu nak luruskan mereka mengikut kehendak kamu. Tak boleh. Kita nak suruh orang perempuan buat kerja lelaki, tak boleh. Perempuan dia ikut lelaki, dia takkan sama. Kamu nak paksa dia akan patah, akan broken. Tak boleh. Itu maksud Nabi SAW. Maka tashbih ini datang dalam bentuk rahmat sebenarnya kepada perempuan. Bentuk untuk memahamkan lelaki tentang keadaan orang perempuan. Jadi sebab tu kalau orang perempuan baca, jangan rasa tersinggung. Sebaliknya hadis ini adalah berbentuk pembelaan kepada wanita. Dia membela wanita dan memberi rahmat kepada orang perempuan. Itu maksud dia. Yang kedua dalam hadis ini, Nabi SAW lebih menegur lelaki. Hadis ini bukan ditujukan untuk orang perempuan. Hadis ini Nabi tujukan kepada lelaki. Ini hadis lelaki, bukan hadis kat orang perempuan. Maka Nabi tujukan nasihat ini kepada orang lelaki supaya orang lelaki istausu bin nisa'i khairan, supaya orang lelaki melayani para wanita dengan baik, membimbing orang perempuan dengan baik, menasihati mereka dengan baik,
Maka kata para ulama, makna istausu bin nisa'i khairan ada 4. Tuan-tuan boleh buka syarah Imam Ibnu Hajar. Apa makna istausu bin nisa'i khairan? Menasihati perempuan dengan baik. Apa makna baik? Dia ada 4 makna. Yang pertama ialah tidak memukul wanita. La tadrubuhunna, tidak memukul orang-orang perempuan. Kerana sahabat Nabi orang Arab, kerja mereka memang pukul perempuan. Sabit dalam hadis Aisyah dalam Bukhari, ada satu sahabat perempuan datang dekat Aisyah mengadu dekat Nabi. Ada seorang sahabat perempuan datang dekat Nabi, jumpa Aisyah. Maka Aisyah tengok dia, Aisyah tengok muka dia. Aisyah pun cakap dekat Nabi, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan datang kepada engkau nak mengadu pasal laki dia. Aku tengok dia ya Rasulullah, aku tak tahu mana lebih hijau, mata dia ke baju dia. Kena demah dengan laki dia. Mata dia lebam, kena tumbuk. Main tumbuk-tumbuk tuan-tuan, dipancing beg." Sabit dalam hadis, ada seorang perempuan kena belasah dengan laki dia, mai jumpa Nabi. Maka Aisyah kata kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tengok perempuan ni, aku tak tahu mana lebih hijau, lebih akhdar, lebih hijau. Mata dia ke ataupun jubah yang dia pakai warna hijau, mana lebih hijau? Tak tahu." Nak menunjuk kata kena belasah. Maka sebab itu Nabi SAW menasihati orang-orang lelaki. Maknanya menasihati perempuan dengan baik. Baik itu makna kata satu, tak boleh pukul. Tak boleh pukul. Kita akan jumpa hadis yang berikutnya, hadis pasal pukul isteri. Nanti kita masuk bab hadis pukul isteri. Itu satu. Yang kedua, larangan yang kedua adalah hadis, larangan untuk mencela dia. Syatamaha, mencela dia. Syatim, apa makna mencela? Maknanya jangan hina dia. Hang muka bulat macam Doraemon kan, jangan duk hina dia. Pendek, ketot, hitam, jangan menghina fizikal dia. Maka ini disebut dalam hadis, larangan menghina fizikal orang. Dipanggil la tasqirannaha, la tasqiruha, jangan menghina dia. Satu, jangan pukul dia. Itu maksud istausu bin nisa'i khairan. Nasihati perempuan dengan baik ada 4. Yang pertama, jangan pukul dia. Yang kedua, jangan hina dia, jangan caci dia. Kan, jangan duk maki dia, duk hina fizikal dia. Itu kita panggil body shaming. Haram dalam Islam, body shaming. Seorang suami haram menghina tubuh badan isteri dia, body shaming. Tak ada dalam agama. Kalau dia hina isteri dia sampai ke tahap menyamakan isteri dia dengan mak dia, itu yang kita panggil zihar. Ada hukum khas, laki dia kena denda. Yang ketiga, larangan bagi wanita adalah untuk merampas hak dia, ambil barang dia. Orang perempuan ni kadang-kadang dia ada benda lah yang dia sayang. Suami dia pergi ambil barang dia, barang kemas dia, suami dia ambil. Cincin emas dia, suami dia ambil. Rantai kaki dia, suami dia ambil. Hukum dia haram. Secara paksa, haram. Isteri dia redha tak apalah, dia ambil, haram. So makna kata istausu bin nisa, kita pergi nasihat dia dengan baik, kita tak pukul dia. 2, kita tak caci dia. 3, kita tak ambil barang dia. Oh, hang tak dengar cakap hampas handphone dia, tak boleh. Dia ambil barang-barang dia. Yang ketiga kata para ulama adalah istausu bin nisa'i khairan, menasihati para wanita dengan baik ialah memberikan kesabaran dan tidak memaksa dia dengan gopoh atas diri dia. Tidak ikrah, memaksa dia dengan ketat, tak bagi tempoh. Maknanya jangan gopoh-gopoh memaksa dia. Aku nak engkau pakai purdah sekarang juga. Tu dia, baru-baru kahwin suruh pakai purdah. Relax lah.
Bagilah dia sempat pergi shopping kat Maidin dulu, tengok kain. Ini terus suruh pakai purdah. Dia tak cerdik. Maka sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, ada 4 kata para ulama, istausu bin nisa'i khairan. 1, jangan pukul dia. 2, jangan caci dia. Yang ketiga, jangan ambil barang dia ataupun rampas hak dia. Yang keempat, sabar dan menegur dengan baik, memberikan tempoh pada dia. Mana jangan memaksa dia dengan gopoh-gapoh. Jangan paksa dia gopoh-gapoh. Istiqjal. Jangan gopoh-gapoh, nak on the spot, lala tu juga. Ini orang perempuan, dia bukan makhluk yang segera. Tuan-tuan, nak pergi kenduri pun bersiap sejam. Tiba-tiba tuan-tuan suruh dia berubah dalam masa 5 minit. Mana boleh? Kan? Mana boleh? Tak logik. Maka sebab itu, yang keempat adalah memberi nasihat dengan baik kepada dia, tidak memaksa dia untuk berubah dengan istiqjal, dengan segera. Tak boleh. Itu bukan sikap tabiat perempuan. Dia bukan tentera. Siap tuan. Itu tak boleh, tak boleh. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu maksud istausu bin nisa'i khairan. Jadi para ulama ada yang bahas berapa lama tempoh pada perempuan. Ulama ada mazhab dalam bab ni. Tengok laki tuan-tuan, mazhab mana? Mazhab Syafi'i 3 hari. Mazhab Syafi'i 3 hari. Bagi nasihat pada perempuan, tunggu 3 hari dia berubah. Mazhab Syafi'i 3 hari. So nanyalah dapat mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi 3 bulan. Lama lagi. Mazhab Imam Ahmad 4 bulan. Imam Ahmad 4 bulan. Mazhab Maliki saya tak tahu. Saya tak sempat tengok. Mazhab Imam Ahmad 4 bulan. Itu paling lama. So kena cari orang-orang Hambali. Dia marah lah bini dia, dia suruh isteri dia berubah. Dia bagi tempoh 3 bulan, bagi tempoh 4 bulan, tunggu 4 bulan. Mazhab Syafi'i 3 hari je. Kan? Jadi dia marah perangai isteri dia. Isteri dia gini-gini. Minah hang ada masa 3 hari je. Jadi istausu bin nisa'i khairan, nasihat perempuan yang baik, jangan pukul, jangan caci maki dia, jangan ambil barang dia tanpa hak, dan yang keempat ialah memberi nasihat kepada dia dan tidak memaksa dia dengan segera atau dengan tergesa-gesa, bagi tempoh dekat dia. Dalam Islam, ulama berbeza pendapat, ada yang kata 3 hari, ada yang kata 2 bulan, ada yang kata 4 bulan, ada yang wallahu alam. Kena lihat balik dalam mazhab Maliki berapa bulan. So tuan-tuan terpulang ikut mazhab mana lah. Laki tuan-tuan mazhab apa? Disebabkan kita duduk di Malaysia, mazhab Syafi'i 3 hari ya. So orang perempuan bila kita marah ke dia, bagi cat 3 hari, dia nak berubah. Dia nak berubah 3 hari. Setiap kali marah, tunggu 3 hari. Kan? Kita suruh dia buat kopi, tak siap-siap kopi. Pasal apa tak? Tunggu 3 hari. Tunggu 3 hari baru siap. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, di kalangan pasangan-pasangan suami isteri, saya pernah buat buku dulu. Saya pernah menulis satu buku ringkas dalam 200 muka surat. Kisah-kisah pasangan bahagia daripada salafus salih. Kisah-kisah pasangan yang bahagia. Bahagia tu ada takrifan, definisi dia. Maknanya tak banyak bergaduh lah. Tak banyak bergaduh. Jadi dalam pasangan, kisah-kisah dalam pasangan suami salafus salih, kisah pertama saya bawa kisah Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Nabi dengan Khadijah memang tak banyak bergaduh. Memang tak ada gaduh, tak ada bersisih apa. Kerana Khadijah memang follow Nabi 100%. Maka Nabi SAW diuji dengan rumah tangga setelah kematian dan kewafatan Khadijah. Maka mai isteri-isteri Nabi berpoligami dan sebagainya, maka ramailah pergaduhan dan persisihan. Maka asbab persisihan rumah tangga Nabi kita kaji, sebab kita nak cari solusi dan kita nak melihat istifadah, faedah daripada rumah tangga Nabi. Maka kita mendapati bahawa masalah rumah tangga Nabi bukan pada diri Nabi,
Maka menyebabkan Nabi tetap terpuji dan tetap menjadi ikutan yang terbaik dalam kekeluargaan. So kalau orang kata, alah rumah tangga Nabi pun ada masalah, itu tak betul. Rumah tangga Nabi bermasalah bukan sebab Nabi, tak ada kaitan dengan Nabi. Tetapi masalahnya rumah tangga Nabi sebab kerana poligami. Sebab poligami. Peribadi Nabi SAW tak ada masalah. Bahkan itulah pribadi yang terbaik dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat dalam situasi kekusutan rumah tangga Nabi, itu semua berpunca daripada orang perempuan itu sendiri, poligami. Sebab ramai perempuan, ramailah bergaduh dia. Jadi kalau tak poligami, dia tak ada masalah. Baik, jadi dalam karangan yang saya tulis itu, saya kumpulkan beberapa kisah-kisah daripada para ulama salaf. Antaranya kisah Abu Darda dan Ummu Darda, pasangan suami isteri yang romantik dalam kalangan para sahabat. Dan di kalangan para a'immah, untuk makluman tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, dia ada isteri nama dia Ummu Saleh. Imam Ahmad dia ada dua orang isteri. Imam Ahmad dia ada dua orang isteri. Isteri dia yang bernama Ummu Saleh, dia berkahwin dengan Ummu Saleh selama 40 tahun. 40 tahun kahwin dengan Ummu Saleh. Dan kata Imam Ahmad, selama 40 tahun dia bernikah dengan Ummu Saleh, mereka tidak pernah sekali pun bergaduh. Tak pernah bergaduh. Lalu orang tanya, apakah rahsia perkahwinan Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggal pada tahun 241 Hijrah? Apa rahsia dia kahwin dengan Ummu Saleh ni tak bergaduh? Rahsia dia adalah pada kalimat as-samit. As-samit. Apa makna samit? Berdiam diri. Itu kunci dia. Tutup mulut. Jaga mulut. Kata Imam Ahmad, kalau dia marah, isteri dia tutup mulut. Dan kalau isteri dia marah, Imam Ahmad tutup mulut. As-samtu. Jadi bila mana dia kata, Imam Ahmad kata kalau isteri dia marah, dia tutup mulut. Dia marah, isteri dia tutup mulut, maka selama itu 40 tahun dia orang kahwin, tak pernah bergaduh. Tak pernah bergaduh. Isteri dia yang kedua, Imam Ahmad, isteri dia yang seorang lagi, seorang nama Ummu Saleh, seorang lagi Ummu Abdullah. Isteri dia yang seorang lagi, dia buat perjanjian dengan kitab Allah. Dia buat akad dengan isteri dia. Kalau salah seorang di antara mereka ada berselisih, maka hendaklah membawa perselisihan itu kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah orang yang satu lagi ikut apa yang ada dalam kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalau isteri dia tak perhatikan dia, bawa ayat Quran, bawa hadis, dia ikut. Dia tak perhatikan isteri dia, dia bawa ayat Quran, bawa hadis, isteri dia ikut. Ini kisah yang kedua. So muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau tuan-tuan tak boleh ikut bawa Quran hadis sebab tak hafal Quran hadis, tak ada masalah. Ambil yang nombor satu, tutup mulut. Tutup mulut, garanti tak bergaduh. Kan? Sebab tu ada orang bagi petua, dia kata rumah tangga bahagia ni petua dia senang je. Cari isteri yang bisu. Susah? Tak apa. Kalau susah, cari suami yang pekak. InsyaAllah bahagia rumah tangga. Tuan-tuan cari suami yang pekak atau isteri yang bisu, maka aman damai rumah tangga. Tak boleh nak bergaduh. Tak boleh nak bergaduh. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita balik dan sebelum kita menamatkan bacaan pada hari ini, saya nak sebut beberapa nasihat. Baru ni telah meninggal seorang ulama yang masyhur, Al-Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan beliau di antara ulama mujtahid yang dikenali makruf dalam dunia Islam sebagai banyak jasa dalam penulisan fatwa dan sebagainya. Apa yang saya nak sentuh tentang Dr. Yusuf Al-Qaradawi, satu nasihat yang sangat bermakna bagi saya, iaitu ketika beliau menulis satu buku yang bertajuk Al-Ikhlas. Dia kata punca besar umat Islam pada hari ini
adalah kerana kita seperti tin kosong. Tin kosong. Makna kata tin kosong ni, kalau ketuk tuan-tuan, bunyi dia kuat sungguh. Tapi bila buka dalam kosong, tak ada apa. Tak ada isi. Daripada para ulama sampailah para pendakwah dan orang awam dan para penuntut ilmu, kita semua tim kosong. Ilmu mungkin banyak, ada PhD, ada master, ada doktorah, tapi bila kita ketuk dia tin tu, bunyi dia tung, hingap, bising, sebab dalam dia kosong. Apa kata Qaradawi? Isi dalam dia ialah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, ibadah. Dia kata bahawa pentingnya seorang alim, ilmunya selari dengan ibadah dan amalan dia. Kerana kita ramai orang yang alim, Qaradawi dia tegur dalam buku dia, ramai orang yang alim tetapi tidak menunaikan salat duha walaupun 2 rakaat. Ramai orang yang alim tetapi tak qiyamul lail walaupun 2 rakaat. Ramai orang yang alim tapi tak puasa sunat Isnin dan Khamis. Ramai pendakwah yang berceramah siang malam, pagi petang, tetapi tidak membaca azkar pagi dan azkar petang. Maknanya, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kita tak ada amalan jiwa. Jiwa kita kosong. Sebab tu kita kerap bergaduh. Orang yang dalam dada dia penuh dengan keimanan, penuh dengan takwa, penuh dengan ibadah, dia tak nak masa bergaduh. Maka sebab itu pentingnya kita memperbanyakkan ibadat-ibadat khususi, ibadat-ibadat tazkiyah, penyucian jiwa dalam diri kita. Dan dia kata dalam penyucian jiwa ni, dia kata yang paling besar dalam semua ibadat ni, lebih besar dari solat duha, lebih besar daripada zikir pagi dan petang, lebih besar daripada solat tahajud di 1/3 malam, adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas pada Allah. Ikhlas. Kerana dia kata, dia cerita pengalaman dia dalam dakwah. Dia kata ada zaman dia kata di mahasiswa, ada mahasiswa yang sibuk dengan program, dengan dakwah, dengan daurah, dengan seminar, dengan kuliah, tetapi dia kata solat di akhir waktu, solat asar akhir waktu, solat fardu hujung-hujung waktu, nyawa-nyawa ikan, dan tidak membaca Al-Quran walaupun 2 helai muka surat. Sehari tak baca Quran walaupun 2 helai muka surat. Macam mana hati kita tak kotor, hati kita tak mati? Maka sebab itu, sebagai muhasabah untuk diri kita, sebagai amilin, orang yang bekerja di jalan dakwah, di jalan Islam, kita kena hidupkan balik hati-hati yang mati. Setiap hari baca Quran walaupun 2 muka surat, minimal 2 muka surat baca Quran. Setiap hari ada waktu sembahyang duha, sembahyang 2 rakaat, ambil wuduk, solat 2 rakaat, habis. Setiap malam sebelum tidur solat isyak, solat witir. Sebelum pergi sembahyang subuh, bangun subuh, awal sikit solat 2 rakaat tahajud atau 2 rakaat sebelum subuh. Maka inilah ibadat yang mengisi jiwa kita. Dan kita kuatkan ibadat itu, kukuhkannya dengan keikhlasan. Ikhlas lillahi ta'ala. Maka dengan itu barulah kita akan sabat di atas kebenaran. Kita berpegang teguh, istiqamah, walau berbagai menah yang datang, fitnah ke, tomahan ke, apa musibah ke, kita akan istiqamah. Kita kuat jiwa kita. Inilah masalah tim kosong. Ilmu mungkin banyak, tapi isi dalam jiwa. Jiwa tu bunyi ya kuat, tapi tak ada apa. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, adakah sama, akhir kata dia, adakah sama perkataan orang yang menunaikan tahajud di tengah malam dengan orang yang solat subuh di dalam pukul 9? Dia tak kata dalam pukul 9, dia kata orang yang solat subuh bila matahari dah naik. Sama? Tak sama, tuan. Dia punya nilai dia tak sama. Orang yang bangun tahajud 1/3 malam bila dia bercakap dengan orang yang sembahyang subuh pukul 8 sembahyang subuh pukul 8,
bagi tazkirah, bagaimana isi dia, kesan dia, raghbah pada hati untuk mendengar perkataan dia, tidak sama. Maka sebab itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya berpesan pada diri saya untuk kita sama-sama memperbaiki ibadat kita, isi dalaman kita dengan tazkiyatun nafs. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.